أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وعلى من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر، وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kedua, amanah artinya kepercayaan dan maknanya terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah, dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, pada zahir dan batin, pada ketika kecil dan besar, dan pada dahulu daripada jadi nabi dan kemudiannya. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Jadi yang kedua daripada empat sifat yang wajib bagi Rasul alaihimussalatu wassalam ialah amanah. Amanah, jadi ialah sifat amanah. Jadi orang yang bersifat dengan sifat amanah ni dipanggil amin. Jadi tidak adalah orang yang paling amanah lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanah dengan makna yang jami', yang syamil, yang menghimpunkan dan juga yang melengkapi. Tidak sebagaimana amanah yang kita fahami dalam konteks atau skop yang kecil. Kita ni bila sebut kata amanah, kita hanya nampak dalam bab hubungan kita sama-sama makhluk. Bahkan amanah dengan makna yang menyeluruh itu, ialah dia kembali kepada amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lain itu dia terangkum di dalam itu. Terangkul di dalam amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita baca tadilah. Tu. Apa yang dimaksudkan dengan kata amanah? Arti ini saling bahasa. Dari sudut bahasanya, kepercayaan. Jadi orang yang bersifat dengan kepercayaan itu dia panggil orang yang kepercayaan. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai amin. Aminullah. Dan itulah gelaran yang daripada mulanya lagi diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam masih muda lagi, gelaran Al-Amin. Kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling menonjol itulah Amin. Digelarkan sebagai Al-Amin kerana sifat amanahnya itu sangat-sangat menonjol. Tetapi sebenarnya makna amanah itu adalah berkaitan, orang panggil hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maknanya makna amanah itu. Makna amanah itu terpelihara mereka itu.
daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Apa saja yang ditegah oleh syarak, apa saja yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada pada Nabi. Makna kerana Nabi ini terpelihara. Allah Ta'ala jaga para Rasul alaihissalam daripada melakukan perkara yang ditegah pada syarak dengan sehingga-hingga tegahan sebagaimana lanjutannya selepas daripada ini. Jadi yang tegah kalau kita belajar dalam usul fiqh pun dia ada tegah tu ada orang panggil tegah secara jazam, putus, dan ada bi ghairil jazmi, dengan tidak jazam. Ya, jazam itu ialah haram. Putus. Tak boleh, tidak ada kompromi, makna itu maknanya haram. Yang keduanya ialah makruh. Dan ada satu lagi, yang sebagaimana dia sebut, khilaful aula. Itu ialah ghayah sehingga-hingga amanahnya Nabi, tegahan yang pada tahap paling sedikit, paling nipis pun tidak berlaku kepada Rasul. Itu maknanya menunjukkan begitu amanahnya para Rasul ini. Diri mereka terpelihara daripada mengerjakan sekurang-kurang perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna amanah itu ialah terpelihara. Mereka itu para Rasul, semua Rasul, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi yang kita bercakap sifat yang wajib bagi Rasul. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Semua Rasul bersifat dengan siddiq. Semua Rasul alaihi wassalatu wasallam bersifat dengan amanah. Jadi makna amanah terjaga, terpelihara mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah. Yang ditegah maksudnya ditegah oleh Allah Ta'ala, ditegah pada syarak. Dan jika tu dia panggil ghayah. Ghayah ni sehingga-hingga. Tu ghayah. Dan jika ada sekalipun di belakang tu. Tu makna ghayah lah. Kalau jika dalam bahasa Melayu belakang tu ada sekalipun, tu maksudnya ialah ghayah. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun. Makruh maknanya tegah secara tidak jazam. Makruh dari segi bahasanya makna tidak disukai. Allah Ta'ala tak suka. Tapi walau macam mana pun, makruh itu masuk dalam usul fiqh kita, maknanya perbuatan yang mana tidak berdosa dengan melakukannya dan tidak dapat tidak berdosa tidak berdosa tapi Allah Ta'ala tak sukalah, syarak tak suka. Jadi jika makruh kita biasa dengar yang haram sama telah. Dia tak sebut yang haram ni, haram tu sama telah. Sama telah tu sementelah, maknanya yang haram memang lagi-lagilah. Maknanya ditegah. Jadi tidak perlu disebut lagi makna yang haram. Yang haram itu tentu dah. Hak tu tegah secara jazam. Tidak mungkin. Akal kita berfikir mengatakan tidak mungkin seorang Rasul itu melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kerana Rasul itu adalah pribadi yang mesti dicontohi. Rasul itu diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajari ummah dan juga menunjukkan contoh kepada ummah bagaimana menjadi seorang yang Muslim. Jadi susuk tubuh badan Nabi itu adalah sebagai suatu, dia panggil uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Maksudnya ialah Nabi itu bukan sahaja untuk orang panggil dipelajari daripadanya agama ini, bukan dicontohi. Apapun yang ditunjukkan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang baik, yang mesti dicontohi, sama ada yang wajib kita contohi ataupun sunat, ataupun harus. Jadi kalaulah Rasul itu melakukan perkara yang ditegah pada syarak, kalau Rasul itu melakukan apa yang diharamkan oleh syarak, bermakna kita umat ni juga kena melakukan yang haram itu. Sebab kita umat wajib mencontohi Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi.
Jadi kalau Nabi buat benda yang haram, kita pun juga kena buat benda yang haram. Jadi macam mana lagi tu? Maksudnya kita tak boleh nak terima dengan pemikiran yang sangat mudah. Macam mana kita ni diajak untuk melakukan perkara yang tidak elok, tidak baik. Itu sudah tentu tidak. Pemikiran asas basic dalam agama tidak membenarkan perkara itu. Tak boleh terima bahasanya kita ini mencontohi Nabi melakukan perkara yang haram. Itu kalaulah para Rasul itu melakukan perkara yang haram. Sebab kita diperwajibkan untuk ditaklifkan untuk mengikuti Rasul. Jadi, sekali pun perkara yang makruh, yang haram, mimbabil aula, lebih-lebih lagi lah. Itu maknanya amanah Nabi ini maksudnya dia tak buat yang haram, yang makruh pun dia tak buat. Dan satu lagi ialah khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya menyalahi yang utama. Menyalahi yang utama, yang utamanya tidak buat. Jadi dia begini asal dia. Dia hukum taklifiyah syariah ini, asalnya dia ada 5. Wajib, sunnah, harus, harus disebut sebagai mubah. Kalau harus dalam hukum akal disebut sebagai jaiz. Pun dalam syariah pun disebut juga jaiz, tapi lebih banyak disebut sebagai mubah. Mubahun. Yang keempatnya ialah makruh. Yang kelimanya ialah haram. Jadi itu 5 semuanya. Hukum taklifiyah syariah. Sehinggalah berlaku selepas daripada era Imam Nawawi. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Imam Nawawi adalah diletakkan sebagai sempadan di antara ulama mutaqaddimin di dalam mazhab kita Imam Syafi'i dengan ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin, ulama yang dahulu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ulama yang dahulu itu adalah seumpama kita kata Imam Ghazali, Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Kemudian orang panggil lapis bawah kepada Imam Ghazali itu mana Imam Rafi'i, guru kepada Imam Nawawi. Itu adalah orang panggil mutaqaddimin min ulama mazhab Syafi'i. Daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi selepas daripada Imam Nawawi, itu digelar sebagai ulama mutaakhirin. Ini ayat tempat terbitnya istilah khilaful aula. Jadi Imam Nawawi dijadikan sebagai sempadan. Maknanya ulama-ulama yang sebelum daripada Imam Nawawi disebut sebagai mutaqaddimin. Mutaqaddimin makna ulama yang dahulu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i sahaja. Kemudian yang datang selepas daripada Imam Nawawi seperti Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli Khatib Syarbini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan ramai lagi. Mereka ini adalah mutaakhirina mina Syafi'iyah. Ialah ulama-ulama yang mutaakhir daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi asalnya di era ulama-ulama mutaqaddimin sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada 5 jenis hukum. Yakni hukum taklifiyah syariah. Wajib, sunnah, mubah, makruh dan juga haram. Apabila sampai kepada era ulama mutaakhirin, di kalangan mereka ini tidak menyenangi bahawa makruh yang agak ringan. Dia setiap daripada hukum itu wajib. Dia ada yang berat, dia ada yang ringan. Sebab itu maknanya dari segi hukum yang wajib itu dia ada aulawiyah dia, keutamaan dia. Dia ada yang nombor 1, dia ada nombor 2, ada nombor 3. Maksudnya yang nak muqaddam, nak didahulukan yang mana? Walaupun dia bahkan sekarang ni ada fiqh, dia panggil fiqh aulawiyah, membicarakan secara khusus keutamaan beramal. Walaupun misalnya ada 2, 3 perkara yang hukumnya semuanya wajib berlaku. Maka untuk melaksanakan kesemuanya serentak itu tidak mungkin. Lalu bagaimana mengaturkannya? Yang mana yang lebih utama untuk kita laksanakannya? Itu dia ada tartib dia. Jadi maksudnya tartib itu ialah dari sudut kewajipan itu, makna wajib itu ada yang lebih utama, ada yang kurang sedikit. Bermakna ada lebih, ada kurang.
Sunat macam tu juga. Sunat ni ada sunat. Kalau di dalam sembahyang, dia ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Sunat ab'ad itu adalah satu penanda. Suatu ketandaan bahasanya adanya besar, adanya yang kecil. Sunat itu tidak sama. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Sunat hay'ah itu Syekh Dr. Fatani dalam kitab musallinya meletakkannya sebagai bulu. Kalaulah sembahyang itu seorang manusia, maka sunat hay'ah itu seumpama bulu-bulu perhiasan. Manakala sunat ab'ad itu maknanya anggota tubuh badan manusia. Jadi kalau bulu-bulu perhiasan itu kalau tidak ada, cuma tak cantik sajalah. Tapi kalau anggota dan juga tubuhnya, itu makna seumpama anggota tubuh badan itu ialah seumpama macam tangan, kaki, itu sunat ab'ad. Macam mana kalau seorang itu tidak ada tangan, tidak ada kaki, ya, dia boleh hidup, dia boleh buat kerja, tapi tidak sempurnalah. Dan kalau rukun itu seumpama tubuh ataupun kepala, manusia yang tak ada kepala, tak mungkin hidup. Dan syarat-syarat sah semaya itu seumpama roh, kalau seorang manusia. Jadi maknanya yang sunat itu pula dia ada ab'ad, ada hay'ah. Kemudian hak muttasil, pengukuran kecil besarnya dari sudut muttasil. Maksudnya ada yang ab'ad, ada yang hay'ah. Sunat ni ada sunat hay'ah, ada sunat ab'ad. Kalau orang panggil diukur dari sudut munfasil, maka di sana sunat ini ada sunat muakkad, ada sunat ghair muakkad. Yang kedua-duanya itu ialah memberi isyarat kepada bahawasanya yang sunat ini ada hak besar, ada hak kecil. Dia tak sama. Kalau kita katakan bahawasanya suatu perkara itu hukumnya adalah sunat, dia tak sama. Haram macam tu juga, ada dosa besar, ada hukum, ada dosa kecil. Ya haram, yang ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Yang dosa besar ni pula dia ada nombor dia. Nombor satu sekali ialah asyirku billah. Waliyadzabillah, itu yang menyebabkan mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya dalam neraka. Itulah bahaya yang paling besar. Dimulai dengan syirik. Dan selain dia, bermakna di sana ada tartibnya. Bermakna yang haram itu ya ada yang besar, ada yang kecil. Dan yang besar itu ada tertibnya. Nombor satu, yang paling besar, kurang sedikit nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Begitulah juga makruh. Situ tempat kita naknya. Begitu juga makruh. Makruh pun ada makruh yang tebal, ada yang nipis. Soalnya macam itulah. Makruh yang tebal itu dia hampir kepada haram. Begitu. Makruh yang tebal itu dia hampir kepada haram. Dan ada makruh yang nipis. Kemakruhannya itu adalah nipis atau ringan. Dia adalah lebih dekat. Dia adalah lebih dekat kepada harus mubah. Tu. Jadi contoh misalnya kalau kita nak buat tulisan macam ini. Kita nak buat tanda biar yang kita nampak. Contohnya kita katakan hukum tasyri'. Ini kita kata wajib. Wajib, dia panggil wujub. Hukumnya dikatakan wujub. Wujub tu, kita nak buatnya begini. Dia ada sempadan dia. Ada sempadan dia. 5 lah. Asalnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wujub. Kemudian makruh. Karohah. Wujub mana sunat, mustahab. Disebut juga. Kemudian sini mubah. Sini makruh. Karohah. Karohah, makruh. Haram. Itu haram. Jadi, wajib ini dia ada hak tinggi, ada hak rendah. Sunat ini maksudnya, sunat ini sunat yang besarnya dia hampir kepada wajib. Ini sunat hak yang ringan-ringan tu dia hampir kepada mubah. Makruh ni dia ada, tengok ni sempadan. Nampak dia? Nampak? Sempadan. Jadi
makruh yang dekat kepada mubah tu dia nipis. Kemakruhannya nipis. Ada makruh yang bersempadan dengan haram. Jadi dia sangat dekat kepada haram. Dia masih lagi makruh, tetapi hampir kepada haram. Jadi itu makruh yang berat. Dia macam ni lah, macam kita kata negeri-negeri ni ada macam Kelantan, ada sempadan dengan Terengganu, ada sempadan dengan Thailand. Jadi kalau di Kelantan ini dia tempat masuk yang resmi misalnya ada Rantau Panjan. Rantau Panjan itu orang-orang Rantau Panjan pergi ke Thailand itu biasa saja. Sebab dia dekat sempadan. Begitu orang pengkalan kubur. Jadi makruh yang tebal ini dia sangat hampir kepada haram. Bila sangat hampir kepada haram, melazimkan akan makruh yang tebal itu dia akan menjadikan orang itu makna sangat dekat untuk nak jadi tersasul masuk kepada yang haram. Dan ada makruh yang ringan, dia hampir kepada mubah. Tu. Kalau kita kata kat 3 lapis, ada 3 lapis ke? Contoh kalau kita buat 3 lapis. Jadi makruh yang hampir kepada mubah ni, ni lapis di atas. Maka ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin mereka tidak suka, mereka tidak suka menggelarkan makruh yang ringan itu sebagai makruh. Kerana dia dah begitu sangat hampir kepada mubah. Itu asal. Nak wajak cerita khilaful aula. Jadi ulama mutaakhirin. Jadi semasa ulama mutaqaddimin tidak ada istilah khilaful aula. Sebab hukum syarak tu ada 5 saja. Bila mari era mutaakhirin, mereka menambahkan satu lagi hukum taklifiyah, nama dia khilaful aula. Maksud khilaful aula itu sebenarnya ialah makruh yang ringan. Jadi makruh yang ringan itu mereka tak suka menyebutkannya sebagai makruh. Lalu dengan sebab itu mereka menukarkan kepada satu istilah, nama dia khilaful aula, menyalahi yang utama. Dari sudut implikasi hukum, sebagai nampak gambarannya, kalau kita meninggalkan makruh, misalnya kalau kita meninggalkan sunat, sunat tadi ada sunat muakkad, ada sunat ghair muakkad. Sunat muakkad umpamanya sembahyang rawatib, kafi fardu, zuhur, 2 rakaat yang pertama itu muakkad, 2 rakaat yang kedua ialah ghair muakkad. Jadi, yang muakkad ini, apa nama? Yang mana sunat yang muakkad, kalau kita meninggalkannya, kita meninggalkan amal yang sunatnya adalah sunat muakkad, itu membawa kepada jadi makruh. Supaya kita nampak di mana makanahnya, mana kedudukan khilaful aula ini. Jadi khilaful aula tadi saya sebutkan bahawasanya dia adalah makruh asalnya. Tapi oleh ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i, mereka tidak suka menyebutnya sebagai makruh. Karena perkataan makruh itu, dia istilah perkataan itu tak comel lah. Makruh. Lalu mereka mengubahkan hanya kepada hak makruh yang hampir kepada mubah. Itu sebagai khilaful aula. Kemudian saya ceritakan tadi ialah dari sudut bagaimana kedudukan makruh dengan khilaful aula ini. Dia ada orang panggil dari sudut pembahagian sunat itu sendiri. Sunat ada muakkad, ada ghair muakkad. Jadi kalau sunat yang muakkad itu, kalau kita tinggalkan, hukumnya jadi makruh. Kalau kita tinggalkan apa-apa saja amalan yang hukumnya adalah muakkad, hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau kita meninggalkan amalan yang sunatnya ghair muakkad. Ghair mana tidak muakkad, tidak makruh. Meninggalkan sunat yang ghair muakkad tidak makruh, hanya khilaful aula. Situ.
Jadi muqabalah dia nyo kalau kita nak nampak dari segi imbalannya nah. Jadi kalau yang makruh itu ia bermuqabalah sebanding dengan orang panggil sunat muakkad. Sebagaimana haram itu muqabalah, dia bertemu dengan haram. Mana wajib? Wajib dia bertemu dengan yang haram. Tu. Meninggalkan wajib apa dia hukumnya? Haram. Meninggalkan yang haram itu adalah wajib. Meninggalkan yang haram itu adalah wajib. Mengerjakan yang haram itu mengerjakan yang wajib, meninggalkan wajib haram. Meninggalkan yang haram itu wajib. Begitu. Sebab apa? Tengok. Meninggalkan yang wajib itu hukumnya apa dia? Haram. Kita meninggalkan sembahyang yang wajib hukumnya haram. Meninggalkan puasa yang wajib haram. Meninggalkan yang haram wajib. Meninggalkan maksiat mana itu wajib. Sebab apa begitu? Sebab dia bertentangan. Wajib itu dia bertentangan dengan haram. Sunnah dia bertentangan dengan makruh. Tu. Tapi makruh tadi telah dibuat pembahagian. Ada sunnah itu ada muakkad, ada ghair muakkad. Maka di makruh ni pun dia ada makruh betul-betul, dan satu lagi ialah khilaful aula. Jadi khilaful aula itu dia membetuli, dia bertembun dengan sunnah ghair muakkad. Makruh itu dia bertentangan dengan sunnah muakkad. Itu nak rakyat kata hukum khilaful aula. Jadi amanahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam ini, yang haram sudah pasti, yang makruh pun mereka tidak buat, dan yang khilaful aula pun tidak juga. Itulah amanah. Itu amanah dalam makna pengertian yang luas dan juga yang syamil, melengkapi. Macam kita lah juga ni. Jadi bagaimana kita nak mengukur amanah kita? Amanah kita tu ialah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni meninggalkan yang haram, yang makruh. Itulah mana amanah. Apa saja yang hukumnya adalah haram ditinggalkan, apa saja yang makruh pun ditinggalkan. Itu makna amanah. Orang yang amin dengan Allah Taala, amin mana yang bersifat dengan amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makna yang haram, yang makruh pun dia tidak buat. Jadi kalau kita nak diri kita ni bersifat dengan amanah, jadi itulah. Setiap yang haram itu jangan sesekali kita mengerjakannya. Yang makruh pun kita tak buat. Maka amanah kita akan menjadi lebih khusus. Apatah lagi kalau kita masuk ke dalamnya, lebih khusus lagi meninggalkan yang khilaful aula. Bahkan kalau kita masuk ke dalam lagi, lebih khusus lagi meninggalkan yang mubah, yang harus, yang tidak termasuk dalam qadril hajah. Itu dia. Dianya mubah. Mubah ni makna harus, tetapi dia tidak masuk dalam keperluan hajat. Itu jadi lebih khusus lagi. Manakala kita ni yang tak hajat itu biasalah bagi kita. Kita berlebih-lebihan. Tapi tak apalah kalau daripada yang halal, yang mubah. Orang yang lebih khusus, itulah yang kita sebutkan sebagai VIP Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang khusus, mereka tidak sahaja meninggalkan yang haram, satu, meninggalkan yang haram. Yang kedua, makruh. Dan tadi dia sebut khilaful aula. Dan satu lagi ialah meninggalkan yang mubah, yang harus, yang tidak menjadi qadril hajah. Yang tidak menjadi keperluan, mana hajat. Begitu sehingga mereka menjaga diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga diri mereka dalam bab hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka mengambil yang dunia itu hanya kadar keperluan sahaja. Jadi adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh kepada umat. Sebab itu Nabi itu dia itu mengusahakan akan segala sabab-sabab. Maknanya sabab-sabab. Jadi Nabi ini maknanya kekhususan Nabi itu
orang panggil dibalancekan pula dengan dia tu menjadi contoh kepada manusia. Dengan sebab tu Nabi itu bekerja, berusaha dengan makan asbab. Jadi, itulah makna amanah. Mana Nabi ni tak buat, semua Rasul tak buat apa yang ditegah, iaitulah yang haram, yang makruh, sehingga khilaful aula sekalipun. Yang orang panggil menyalahi yang utama, yang asal dianya ialah makruh, tapi makruh yang ringan. Pada zahir, tidak mengerjakan yang haram, yang makruh dan khilaful aula itu pada zahir, yakni dengan anggota-anggota yang zahir, tidak. Dengan anggota-anggota yang zahir, tidak. Dengan anggota yang zahir dan batin. Batin itu maksudnya hati. Tu. Nabi, kalau yang zahir itu ialah perbuatan-perbuatan maksiat yang zahir. Dan hak zahir saat ini tu hak haram, makruh, khilaful aula. Ada. Hak batin pun makna yang haram. Haram dia panggil ma'asi batinah. Maksiat batin pun tak buat Yang makruh batin pun tak buat khilaful aula pun samalah, yang zahir dan juga batin. Maksiat batin, berdengki, Nabi tidak ada dengki. Nabi bersifat dengan nasihat, nak kebaikan kepada umat. Maknanya dengki, takabur, maknanya, dan juga amal ni maknanya panjang angan-angan, dan banyak lagi daripada sifat-sifat mazmumah yang merupakan ma'asil batinah. Itu tidak ada pada semua Rasul. Rasul dia tak berdengki dengan orang. Dia tidak riak, dia tidak ujub. Kerana itu adalah maksiat yang batin. Yang makruh pun tidak secara batin. Yang khilaful aula pun tidak. Pada ketika kecil, amanah para Rasul ini pada ketika kecil, belum baligh pun, mereka telah dipimpin oleh Allah Ta'ala secara langsung untuk bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik makhluk, ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Manusia yang terbaik nisbah kepada khalqan, kejadian tubuh badan yang zahir, dan juga khuluq, fi'il, perangai. Mana itu makna semasa mereka kecil dan juga besar. Amanah mereka itu berlaku semasa mereka kecil dan juga ketika mereka sudah besar. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian sebelum daripada jadi Nabi, sebelum daripada dinobatkan sebagai Rasul, tidak berlaku kepada mereka sesuatu perkara yang menaibkan agama mereka. Mencedera, mencalarkan agama. Dia panggil mencari kehormatan Allah. Kemudian dengan mengerjakan yang haram, mengerjakan yang makruh, dan mengerjakan yang khilaful aula, dan perkara-perkara yang melalaikan. Nabi ni makna walaupun benda tu harus, walaupun benda tu mubah, walaupun benda tu halal sekalipun, Nabi tidak orang panggil mana berhubung dengan benda-benda. Apalagi kalau melalaikan perkara yang larut, walaupun benda-benda yang tidak ada manfaatnya itu, walaupun tidak sampai kepada peringkat haram, makruh, sekalipun mereka tidak buat. Para Rasul ini hanya melakukan perkara yang memberi manfaat. Karena mereka itu adalah hikmah daripada utusan para Rasul ini. Apa dia? Hikmah yang paling besar kepada perutusan para Rasul itu ialah untuk memanggil manusia kepada Allah Ta'ala. Dan menjadi contoh kepada mengerjakan perkara yang baik-baik saja. Jadi sudah pastilah maksudnya seorang Rasul itu dia tidak ada perkara yang tak baik. Zahir dan juga batin yang tak baik itu syar, mana kejahatan yang kita katakan sebagai maksiat. Sehingga sekurang-kurangnya makruh pun tidak, khilaful aula pun tidak. Itulah amanah masa kecil besar sebelum daripada jadi Rasul, selepas daripada jadi Rasul itu lebih-lebih lagi. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala,
Itulah makna amanah Rasul. Dan mustahil mana tentu tidak. Lawannya maksudnya yang melawan kepada sifat amanah ini. Yang melawan kepada sifat amanah. Akal kita ini tidak boleh terima katanya adanya yang melawan kepada sifat amanah, iaitu khianat. Khianat yang bahasa Kelantannya sudah jadi krenak dia panggil. Khianat kok ge. Di sinilah kita kena faham secara makna yang syamil, yang melengkapi. Sebagaimana amanah tadi tidak mengerjakan. Khianat makna mengerjakan apa yang ditegah. Sama ada pada peringkat haram yang ditegah, yang haram, yang makruh ataupun khilaful aulah. Mengerjakannya itu nama dia tidak amanah. Makna tidak amanah itu makna khianat. Dan sama kita umat ini makna orang yang tidak sembahyang itu khianat kepada Allah Taala. Sebab apa khianat? Kerana kita telah berjanji. Awal-awal kita dulu sudah ada tanda agama ada 4. Benar kosa, menyempurnakan janji. Mana janji kita dengan Allah Ta'ala? Kita tanda tangan ni, aku janji dengan Allah Ta'ala. Kita kata bala, alastu bi rabbikum qalu bala. Kita jawab bala tu seolah macam kita tanda tangan. Perakuan makna aku janji, bahasanya kita ni hamba, Allah Ta'ala ni Tuhan. Hamba kerja dia, ialah menyembah Tuhan yang menjadikan dia, dan hamba ini passion dia lemah, kurang, silap. Orang panggil cedera. Tu dia panggil taksir. Cuai, itu adalah perangai ataupun sifat hamba. Hamba dia kena bersifat dengan sifat ini. Jadi, maknanya kita telah berjanji dengan Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita buat benda ya Allah Ta'ala meninggalkan apa yang diperintah Allah Ta'ala buat, atau kita buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka nama dia kita tu khianat. Khainun, orang yang khianat. Khianat dengan amanah siapa dia? Amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi, tak terima pada akal kita kata bahasanya Rasul ini bersifat dengan khianat. Apa dalil? Kata para Rasul itu bersifat dengan amanah. Dan dalil amanah mereka itu. Kata, para Rasul ini bersifat amanah, dalil dia, amanah mereka itu bahawasanya jika khianat mereka itu para rasul, nescaya adalah kita disuruh kita dengan khianat juga. Kalau rasul itu khianat bermakna dia juga akan suruh kita khianat. Sebab dia menyuruh kita supaya Allah Ta'ala sendiri suruh kita mengikut akan dia. Mengikut akan rasul. Allah yang merintahkan kita supaya mengikut akan Rasul. Jadi, bila Rasul tu khianat, mana Rasul tu buat apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kita juga disuruh dengan berbuat demikian. Yakni khianat juga. Kerana disuruhkan kita dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Kerana kitanya disuruh supaya apa dia? Supaya mengerjakan seumpama dengan perbuatan Rasul. Kita diperintah supaya buat benda yang Nabi buat. Begitu. Mudahnya. Jadi kalau Nabi khianat, kita juga disuruh dengan khianat. Tu. Jadi kalau disuruh dengan khianat, itu tidak munasabah sama sekali lah. Macam mana pula Nabi? Tak payah. Kerana nak jadi jahat ni, tak payah dakwah orang untuk buat jahat. Nak buat jahat ni, dia tak payah orang dakwah. Ajak. Dakwah ni makna ajak. Sebab apa? Sebab untuk buat jahat ni mudah. Tak buat apa-apa pun jahat dah. Duk saja pun jahat dah dengan Tuhan. Nak buat baik ni kena mujahadah, kena riadah. Nak buat jahat tak payah mujahadah, tak payah riadah. Dia jadi dengan sendiri, dia pergi dengan sendiri. Dan moga kita ni suka kepada kejahatan. Nak buat benda molek ni dia kena mujahadahnya. Jadi maknanya kalaulah kita kata Nabi itu, Rasul itu bersifat dengan khianat, bermakna kita juga disuruh melakukan perbuatan yang sama, yakni khianat. Itu tidak mungkin, tak boleh terima pada akal. Macam mana pula Rasul itu mengajak manusia kepada kebatilan, mengerjakan maksiat. Itu tak boleh nak terima langsung.
Di atas asas kaedah agama kita, mana tak boleh nak terima hal yang sedemikian. Jadi dalil kata Nabi itu bersifat dengan amanah ialah kalau, tu dia kena kata kalau. Makna jika khianat mereka itu, nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianat juga. Kenapa? Kerana disuruhkan kita dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Dan tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianat. Dengan khianat itu, sedekah tidak ada, tidak ada perintah Allah daripada Allah Ta'ala supaya kita khianat. Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Allah Ta'ala tidak menyuruh kita melakukan kejahatan. Tidak mungkin berlaku daripada Allah Ta'ala suruh kita buat jahat tu, tak ada. Boleh. Sebab lain. Tak patut tengok. Boleh. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maknanya dalil kata bersifat para rasul ini dengan sifat amanah ialah karena kita fardu takdirkan. Fardu takdir maksudnya kita andaikan seandainya para rasul alaihi wassalatu wassalam ini bersifat dengan khianat, sudah tentulah mereka juga akan suruh kita khianat. Khianat melakukan apa yang diharamkan oleh syarak. Jadi itu mustahil, tentu tidak sekali-kali. Kerana tidak menyuruh Allah Ta'ala itu dengan kejahatan sekali-kali. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, seterusnya yang ketiga daripada sifat yang wajib bagi Rasul alaihi salatu wassalam ila tabligh. Artinya, arti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Jadi tabligh maksudnya menyampaikan, tetapi dengan makna menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikannya saja. Tidak semua wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul itu ialah wajib disampaikan. Apa yang wajib disampaikan itu ialah yang diperwajibkan oleh Allah Ta'ala menyampaikannya kepada umat. Dan itu sudah tentulah perkara yang menjadi keperluan asasi kepada setiap umat Islam untuk melakukannya. Dengan sebab itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maksudnya menyampaikan itu dia samalah juga. Dia menyembunyikan ilmu itu. Ilmu hukumnya adalah haram, bukan dosa besar. Tapi ilmu mana? Ilmu yang wajib diketahui oleh manusia. Dia terkadang orang ini kadang-kadang dia kata tak maknanya haram, maknanya salah. Menyembunyikan ilmu itu maknanya sebarang semua habis, dia pukul habis. Itu tidak betul. Bukan semua yang wajib kita sampaikan, bukan semua ilmu kita. Dan ilmu agama sekalipun dia ada hukum-hukum yang ada yang wajib, ada yang sunnah kita pelajari, ada yang harus. Yang wajib diajari kepada manusia itu ialah yang wajib diketahui dan untuk diamal, yang menjadi kefarduan fardu ain mengamalkan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Kata sifat tabligh ini ialah menyampaikan apa yang disampaikan sahaja. Sebab itulah kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala itu kepada segala rasul itu ada 3 bahagi. Ada 3 bahagi. Maknanya wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala atau diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul itu dia ada 3 bahagi. Yang pertamanya satu bagi menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu para Rasul dengan ketiadaan menyampaikan akan dia kepada makhluk. Yang pertama, wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul itu, Allah Ta'ala mana tidak menyuruh mereka dengan ketiadaan menyampaikan akan dia kepada makhluk. Satu.
Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi bukan untuk disampaikan kepada makhluk. Maka fahamnya apa dia? Fahamnya ialah perkara sama ada amalan ataupun apa-apa yang tidak menjadi kefarduan kewajiban untuk umat melaksanakannya. Sebab itu Nabi itu tidak diwajibkan menyampaikan itu. Itu maksudnya apa? Untuk Nabi saja. Dia panggil khususiyah. Khususiyah bagi Rasul. Baik amalan ataupun apa-apa saja. Nah, yang Allah panggil untuk para Rasul saja beramal. Sebab apa? Hikmah di sebalik itunya ialah kerana kemampuan para Rasul ini berbeza dengan kita. Ketahanan mereka, kesabaran mereka, ketabahan mereka adalah berbeza dengan kita. Maka di sana ada amal-amal yang khusus yang Nabi-nya dia tak bagi tahu kepada umat. Tidak ada keperluan menyatakan kepada umat kerana umat tidak mampu untuk. Itu khusus untuk Rasul saja. Maka yang itu Nabi tidak menyampaikan. Sebab Allah Ta'ala larang menyampaikan itu. Jadi kita tak tahu apa-apakah maknanya wahyu Allah Ta'ala itu yang maknanya khusus untuk para Rasul sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, maka tafrid dia tiada harus ini maksudnya harus tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia. Tak boleh. Jadi yang itu tadi, tidak semua wahyu disampaikan kepada Rasul itu Rasul sampaikan kepada manusia. Dan ketiadaan menyampaikan dia. Satu bagi maksudnya yang Allah Ta'ala larang menyampaikan, maka tidak harus dia menyampaikan. Dan satu bagi yang kedua, memberi pilih oleh Allah Ta'ala akan mereka itu padanya, maka harus bagi mereka itu menyampaikannya. Allah Ta'ala beri pilihan kepada Rasul. Nak menyampaikannya boleh, tak mahu menyampaikannya pun boleh juga. Maka boleh jadilah ada sebagian daripadanya sampai kepada kita, setengahnya tidak. Itu terpunalah kepada Rasulullah SAW sama ada nak menyampaikan atau tidak. Dan ketiadaan menyampaikannya, maksudnya sama saja. Nak sampai pun tak apa, tak mau menyampaikan pun tak apa. Itu makna yang kedua. Dan yang ketiganya ialah satu bagi menyuruh Allah Ta'ala akan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu para Rasul dengan menyampaikannya wahyu. Maka telah menyampaikan mereka itu akan dia. Dan inilah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak kepada semua Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dulu, para Rasul ini akan ditanya tentang menyampaikan risalah. Risalah itu yang wajib diketahui oleh manusia. Maknanya ialah yang Allah Ta'ala memerintah, menyuruh Nabi supaya menyampaikan akan. Maka itu wajib kita kena yakin bahasanya para Rasul telah menyampaikan. Semuanya telah menyampaikan. Tidak tertinggal walau satu ayat, mana satu hukum, satu perkara pun daripada perkara yang Allah Ta'ala memperwajibkan mereka itu menyampaikannya, sudah disampaikan. Jadi bila kita bercakap tentang sifat tabligh ini bukan menyampaikan semuanya, menyampaikan barang yang diperintah oleh Allah Ta'ala menyampaikannya. Ada juga maknanya ya Allah Ta'ala tidak suruh menyampaikannya. Itu khusus untuk Nabi saja. Itu makna yang dilarang menyampaikannya. Dan ada juga yang diharuskan menyampaikan ataupun tidak menyampaikan. Maka kalau Nabi itu, Rasul itu tidak menyampaikan yang pertama, sudah tentu itu tidak mencederakan nama sifat tabligh. Begitu juga yang diberi keharusan kepada Nabi pilihan nak menyampaikan boleh, tidak mau menyampaikan boleh juga. Itu adalah panggil keharusan pada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang disampaikan oleh mereka itu ialah barang yang Allah Ta'ala menyuruh mereka itu menyampaikan. Dan wajib pada keyakinan kita etikot bahasanya mereka semua telah menyampaikan risalah masing-masing. Nabi Nuh AS ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Nuh menjawab dia telah menyampaikan. Semua para Rasul itu telah menyampaikan mana agama Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi kepada manusia yang qadar yang tak dapat hidup. Dan ketiadaan menyampaikan satu bagi menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikannya, maka telah menyampaikan mereka itu akan dia kepada makhluk.
makhluk itu manusia dah. Manusia, dan tiada menyembunyi mereka itu daripadanya akan suatu. Kerana menyembunyikan ilmu itu mal'unun, makna dilaknat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut tentang Allah panggil khianat yang dilakukan oleh orang Yahudi kerana tidak menyampaikan perkara yang sebenar yang sepatutnya diketahui. Jadi ulaika kal yal'anumullah wa yal'anumul lainun. Mereka itu Allah Ta'ala melaknat akan mereka itu dan juga melaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi yang menyembunyikan ilmu yang wajib diketahui oleh manusia hukumnya adalah murka Allah Ta'ala dengan laknat, bermakna itu adalah dosa besar. Adapun kita tidak bagi tahu kepada manusia perkara yang tidak wajib, apatah lagi berbentuk benda-benda yang umum yang duniawi. Seperti kita tidak bagi tahu rezeki masukkan kita, itu tidak salah. Ini ada orang ni kadang-kadang dia itu melampau-lampau, sama ada dia itu sengaja ataupun tidak disedari. Maknanya sehingga benda-benda yang tidak panggil manusia itu maknanya tidak wajib mengetahui. Itu maknanya dia kata awak tak bagi tahu kepada awak sembunyikan ilmu ada, dia kata ilmu masuk atau umpamanya tidak. Yang kita umat ni pun yang wajib kita ajar manusia qadar fardu ain mula-mula. Pas kita nak ajar yang sunat tu tak ada masalah lah. Cuma dia tak jadi sunat, tak jadi wajib. Jadi menyampaikan kepada makhluk, maka telah menyampai mereka itu akan dia kepada makhluk ni manusia lah. Dan tiada menyembunyi mereka itu daripadanya akan suatu, kerana menyembunyikan perkara yang wajib diketahui oleh manusia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil lawannya yang melawan kepada sifat mana tabligh ini. Apa dia? Iaitu menyembunyikan barang yang tersebut itu. Mana barang yang tersebut itu? Barang ataupun wahyu. Barang itu kena kepada wahyu lah. Menyembunyikan wahyu yang tersebut itu maknanya yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan kepada umat. Jadi itu mustahil. Akal kita tak boleh terima Rasul ini ada menyembunyikan suatu perkara yang wajib diketahui. Bukan yang sunat, bukan yang harus. Kalau wajib, mana manusia itu mengetahui yang wajib. Itu maknanya oleh itu nama dia menyembunyikan ilmu. Makna kitman ilmi. Maka itu masuk dalam jumlah yang dilaknat. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada sesuatu itu. Dan dalil tabligh. Dalil kepada sifat tabligh bahawasanya jika menyembunyi mereka itu akan suatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia. Kalaulah kita kata ni jalan fardu takdir. Kalaulah kita kata Rasul ini ataupun Rasul ini menyembunyikan barang yang disuruh sampaikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan dia nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu juga. Kalau Nabi pun menyembunyikan ilmu yang wajib diketahui oleh manusia, kita pun juga disuruh dengan begitu. Sebab kita ini yang diperintah oleh Allah Ta'ala supaya mengikut Nabi. Apa yang Nabi buat, maka itulah juga perbuatan kita. Dan Nabi sembunyikan ilmu yang wajib diketahui oleh manusia, kita pun juga berperangan dengan begitu. Kerana disuruhkan kita dengan mengikut mereka itu. Yuhibbukumullah. Itu makna kita akan dapat kecintaan Allah. Mana fattabi', mana kita mengikut akan Rasul. Jadi, kita disuruh dengan mengikut Nabi, Rasul. Jadi kalau Nabi ini pun panggil khianat, maknanya tidak menyampaikan ilmu yang wajib disampaikan, maka kita juga masuk dalam jumlah mal'unin, orang yang kena laknat oleh Allah Ta'ala waliyadzubillah. Dan tiada sah mana tak boleh. Tidak sah mana tidak boleh bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Tidak sah mana tidak boleh.
Dari segi hukum, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikuntukikan. Dikuntuki maksud dikutuki. Kita baca mengikut ejaan dia. Dikuntuki. Dikuntukikan. Maksudnya dikutuk. Dikutukkan akan dia. Orang yang menyembunyikan ilmu yang wajib diketahui oleh manusia itu dilaknat oleh Allah Taala. Orang Yahudi di Madinah, apabila musyrikin Mekah, orang Quraisy ini dia berperang dengan Nabi, berlawan dengan Nabi. Ketika Nabi telah berhijrah, lalu berlaku beberapa peperangan di antara Nabi dengan musyrikin Mekah. Lalu musyrikin Mekah dalam kesempatan mereka bertemu dengan Yahudi Madinah ni, mereka bertanyakan kepada Yahudi Madinah, siapakah yang benar, kami ke ataupun Muhammad yang benar? Kami dah lawan Muhammad Sabrio. Kamu ialah ahli kitab, sudah tentu kamu itu mengetahui. Lalu orang Yahudi menyatakan, kamu lah yang benar, Muhammad tu mana salah, tak betul. Maka mereka telah menyembunyikan fakta yang sebenar. Yang lebih teruk lagi, ini dia panggil menyembunyi. Inilah makna yang bukan setakat diam. Dia kalau kita diam itu hingga speak. Diam itu dia panggil syaitan bisu. Ulama-ulama yang diam daripada menyatakan kebenaran. Ketiga panggil keadaan memerlukan ulama memberikan penjelasan terhadap isu yang berlaku ataupun apa saja slogan-slogan yang perlu diperbetulkan. Jadi kalau tidak menyatakan kebenaran, itu dinamakan syaitan bisu. Itu juga dinamakan oleh Allah Taala. Ini bukan setakat mendiamkan kebenaran, tetapi memesunkan, memutaberlikkan fakta yang sebenar. Jadi orang Yahudi ini dia kenal, dia tahu Nabi Muhammad semenjak mulanya lagi Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Dia tahu benarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tak boleh terima. Jadi maknanya, bila musyrik Mekah itu menanya kepada mereka siapa yang mana mereka berbohong, maka diturunkan oleh Allah Taala suatu ayat yang menempelok mereka itu dengan kutukan daripada Allah Taala sendiri. Jadi dikuntuki akan dia. Maka sabitlah bagi mereka itu tabligh. Jika mereka itu tidak menyembunyikan, bermakna mereka tabligh. Dan apabila sabit ia sifat tabligh, mustahilah menyembunyikan. Mustahilah itu makna bersifat dengan menyembunyikan. Karena menyembunyikan dengan menyampaikan itu dua perkara yang saling bertentangan. Yang keempatnya adalah fatona. Sebelum daripada kita baca doa ini, saya tadi minta maaf lah. Ada kesilapan teknikal sedikit. Live kita ni terhenti 2-3 minit. Jadi seterusnya kita sama-sama berdoa untuk kesejahteraan diri kita zahir dan batin, kesihatan kita, afiat kita daripada segala mara bahaya, zahir dan batin, dunia dan juga akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi hidayah taufik, bekalan hidayah taufik kepada kita sehingga kita dapat meneruskan amal ini. Karena Allah panggil untuk kita berjaya mendapat manusia itu, sebagaimana yang pernah saya sebut, dia kena ada mula zaman mana berterusan. Dan sekali lagi, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua. Nombor satu, yang paling saya nak ucap terima kasihnya ialah kesudian tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar semua untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan saya. Itu satu nikmat yang sangat besar bagi saya. Orang sudi nak belajar dengan saya itu satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Karena seandainya tidak ada orang yang sudi nak belajar dengan saya, jadi hampalah, sia-sialah ilmu saya. Jadi tuan-tuan, mana sudi sama-sama untuk mendengar huraian ilmu daripada saya, sudi masuk untuk sama-sama berkongsi ilmu, itulah satu anugerah yang besar. Semua itu berlaku dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bukan kerana saya pandai, saya hebat, tidak sama sekali. Tapi kerana Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala yang memiliki hati kita. Maknanya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi belajar dengan saya itu, saya ucap, inilah yang paling besarnya saya nak ucap terima kasih. Yang belajar dengan saya secara bersemuka, secara live, dan begitu juga saya nak ucapkan, orang panggil ucapan terima kasih juga kepada para pelajar-pelajar yang juga telah semenjak daripada kita orang panggil buat orang panggil live ini, secara live ini maknanya orang panggil jasa dan sumbangan tuan-tuan, tuan-tuan dan juga puan-puan itu dah sangat banyak, dan saya orang panggil ucapkan terima kasih dan mengharapkan kita sentiasa panggil memberi sokongan kepada kita untuk dapat meneruskan usaha kita ini. Semoga kita ni semuanya dapat jadi maju jaya lah. Khususnya kita sekarang ini belajar tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya kita ni sedang buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik. Kita tidak tahu siapa yang terbaik, yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak semestinya saya yang mengajar ini, boleh jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang mengikuti pelajaran yang benar-benar. Kalau dalam bab akidah kita panggil pegang betul-betul, dalam bab syariah mana beramal betul-betul dan ikhlas molek apapun amal kita yang kita lakukan, dia tidak ada yang kecil. Sebenarnya semua di sisi Allah Ta'ala semuanya besar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Maknanya apa saja yang kamu kerjakan daripada kebaikan, Allah Ta'ala tahu, bermakna Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala pandang itu maksudnya ialah besar lah. Maksudnya yujazina, Allah Ta'ala akan balas akan kita. Jadi kita jangan letih dengan, kita buat amal ini, makna melakukan ibadat belajar ini, kita khidmat kepada Allah Ta'ala, ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan meletihkan kita dengan perangai-perangai manusia, yang kita rasa jemu dengan sikap-sikap manusia, kerana manusia, jangan. Sebab kita buat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya akan ucapan terima kasih banyak-banyak kerana selama ini sudah banyak sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga banyak dah perkara yang kita lakukan dalam bentuk kekal dan juga perkara yang kelangsungan untuk orang panggil kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya doakan semuanya sihat walafiat dan terus mulazamah untuk kita sama-sama panggil menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علم خائفين إنابة المخبتين والصابين والتبتس. اللهم اجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين ولا تجعل اللهم من المستدرجين بنعمتك يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.